wabarakatuh. Pertamanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat bersama-sama, alhamdulillah, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saling ingat memperingati antara satu sama lain seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, bagi sesuaikan dengan tajuk yang kita bincangkan, tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, 10 lelaki hebat. Kalau diberikan tajuk tu 10 lelaki hebat. Tapi saya upah sedikit kepada 10 lelaki idaman bidadari dunia dan juga syurga. Bagaimana kita nak jadi seorang lelaki yang hebat, lelaki yang Allah sayang, lelaki yang manusia sayang, lelaki yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara ini boleh kita lihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Apa kata Allah pada para malaikat? Wahai para malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan dekat muka bumi ini manusia-manusia, kata Allah, yang boleh menjadi khalifah, pemimpin, menjadi golongan lelaki yang hebat. Maka para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'." Ya Allah, ya Tuhan kami, adakah kamu nak jadikan satu kumpulan manusia yang saling bunuh-membunuh antara satu sama lain, yang mana mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kata para malaikat, pasti mereka tidak akan buat baik kepada kamu, wahai Allah, manakala kami sentiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Subhanallah. Tapi Allah jawab apa? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Wahai para malaikat, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dan di sinilah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat lihat para malaikat dia cuba kumpulkan, para ulama cuba mengumpulkan, cuba bincangkan, himpunkan daripada ayat Quran, himpunkan daripada hadis-hadis Nabi SAW, nak lahirkan generasi atau lelaki-lelaki yang hebat, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh umat manusia. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, golongan yang pertama, yuhaqqiq sifatur rujuliyah fihi. Pertama sekali kata para ulama, kita kena tunjukkan sifat kelakian kita. Kalau nak jadi orang yang hebat dekat dunia ni, kalau nak jadi pemimpin, kita kena tunjuk kehebatan kita. Itu sebabnya para ulama, antara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia bincang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lelaki lembut ni tak boleh dibiarkan begitu saja. Lelaki lembut ni mana dia lahir dalam keadaan lembut. Sebab Allah jadikan manusia ni sama ada lelaki atau perempuan. Min zakari wa unsa, daripada golongan lelaki, daripada golongan perempuan. Untuk apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain. Allah tak jadikan antara lelaki dan perempuan tu ada seorang tengah-tengah. Orang kata apa? Kumpulan lembu. Tak ada. Tapi sayang, macam di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam di tempat saya, universiti itu dah ada persatuan lelaki-lelaki lembu. Macam mana mereka ni nak jadi pemimpin? Bagaimana mereka ni nak masuk syurga sebagai seorang lelaki, sedangkan dekat dunia dia jadi macam perempuan?
Itu sebabnya Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang mana ia diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat golongan-golongan lelaki yang nak sama macam perempuan. Sama tu macam mana? Hari ini tuan-tuan pembesar mati sekalian, cuba perhatikan betul-betul. Dengan pakaiannya, pakaian lelaki kita tengok macam mana lelaki pakaian hari ini. Dengan ketat. Pakai gelang. Kalau pakai gelang itu memang para ulama dah fatwakan haram pakai gelang kecuali ada sebab. Kalau kita pergi haji pakai gelang, tak apa, dibenarkan. Sebab apa? Takut hilang. Ramai orang-orang tua hilang di dekat tanah haram, sesat. Nak pergi Arafah sesat sampai Mina, ada. Itu biasa. Jadi dengan adanya gelang itu boleh membantu, tak ada masalah. Yang kedua, para ulama kata boleh pakai gelang, tapi dengan syarat. Ada manfaat, antaranya pakai jam, bukan gelang. Tak apa, boleh pakai, tak ada masalah. Tapi kalau gelang-gelang yang lain, orang lelaki pakai gelang-gelang manik, hukumnya haram, tak boleh. Sebab apa? Sama macam orang perempuan, tak boleh. Itu sebabnya kalau nak jadi lelaki hebat, nak jadi lelaki yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali biarlah lelaki itu ada sifat kelakiannya. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tuan-tuan dan hormati sekalian. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Sekiranya ditakdirkan kamu melahirkan ataupun dilahirkan kepada kamu anak lelaki yang lembut. Anak lelaki yang lembut, apa yang perlu kamu lakukan? Maka mazhab Syafi'i dia suruh ibu bapa ni wajib suruh dia jadi lelaki betul. Macam mana tuan-tuan? Kita alhamdulillah tak ada lah kan. InsyaAllah dekat Singapura ni tak banyak. Tapi kalau ada, macam mana nak buat? Maka mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri kata apa? Wajib paksa dia untuk jadi betul-betul lelaki. Kalau katakan dia jenis lembut, masukkan dia masuk taekwondo. Biar dia menumbuk orang, sepak orang dan sebagainya. Tak, itu elok. Kalau kata dia zaman Imam Syafi'i dulu, dia suruh memanah, latih memanah. Naik kuda, nampak kelakian dia. Baju, jangan beli baju warna pink. Anak lelaki pakai baju pink, tak boleh lah. Beli baju lelaki, warna apa? Macam yang tuan-tuan pakai. Okey. Ni sampaikan satu peringkat, nak datang orang perempuan kita, anak kita perempuan bawa balik anak lelaki, nak bakar menantu dia. Balik-balik tengok. Tengok lembut menantu daripada anak perempuan kita. Macam mana nak buat? Kacau. Itu sebabnya kita kena elakkan daripada awal lagi. Itu sebab para ulama kata, yuhaqqiq, mesti kena pastikan generasi kita, orang lelaki kita, semua lelaki betul, bukan lelaki main-main. Itu yang pertama sekali kita kena didik. Jadi macam mana nak didik? Itu kembali kepada Islam. Macam kami di Malaysia ni ada masalah juga kadang-kadang mendidik anak-anak tu. Bila tengok anak perempuan, anak lelaki, dia suka pada beg, pada apa? Pada beruang tu ataupun pada princess, kita beli princess. Patut anak lelaki kita kena beli Astroman. Barulah jadi lelaki betul. Tengok satu. Ini yang diajar oleh Nabi SAW, tuan-tuan dan hormat sekalian. Anak lelaki Nabi suruh pergi perang. Anak perempuan Nabi suruh duduk rumah. Nabi suruh jaga keluarga. Nabi suruh memasak. Nabi suruh layan keluarga. Buat kerja-kerja wanita. Ini yang Islam ajar. Tapi kita dah terbalik, tuan-tuan dan hormat sekalian. Itu sebabnya mengarut habis itu cara hidup kita hari ini. Baik. Itu yang pertama. Lelaki yang pertama. Lelaki yang kedua yang dibincangkan oleh para ulama, tuan-tuan dan hormat sekalian, siapa? Kalau kita betul-betul nak jadi lelaki yang hebat, yajtahidu fi talabil ilmi, berusaha untuk mencari ilmu. Ini orang lelaki hebat. Itu sebabnya kalau tuan-tuan tengok Imam Syafi'i
Macam mana Imam Syafi'i cari ilmu? Ya ilaha illallah tuan-tuan. Daripada Mesir pergi ke Baghdad, balik Mesir balik. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga pada hari ini dia melahirkan banyak pandangan-pandangan yang cukup hebat dalam fiqh. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu adab, dalam ilmu hadis. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita pada hari ini, tuan-tuan dan sahabat sekalian, kita banyak kejar apa? Anak-anak kita, lelaki-lelaki kita, anak lelaki kita, banyak kejar kepada hiburan. Buat hiburan, nyanyi penuh orang datang. Di mana-mana pun, negara-negara Islam. Saya tak kata negara orang Melayu saja. Negara-negara Islam. Negara Arab. Dulu saya di Syria. Buat program menyanyi ni, ya Allah ya Tuhan, dahsyat, penuh padang. Sebab apa? Sebab hiburan. Orang lelaki boleh tengok aurat orang perempuan boleh tengok aurat orang lelaki. Itu dia, percampuran antara lelaki perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bantuan daripada iblis dan syaitan. Itu jelas, tuan-tuan hormati sekalian. Cuba kita lihat, ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita kena ajar anak-anak kita biar minat kepada Islam. Nak minat pada Islam macam mana? Mesti banyak menuntut ilmu. Carilah ilmu, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya rasa kalau di Singapura ni, setiap masjid ada kuliah-kuliah maghrib, ada kuliah isya. Ustaz-ustaz yang pelbagai diajak. Mengajar fiqahnya, mengajar tafsirnya, mengajar akidahnya, mengajar tasawufnya, mengajar tarikatnya. La haula wala quwata illa billah. Tapi berapa ramai yang minat kepada perkara-perkara itu? Kita nak anak kita belajar, biar jadi apa? Jadi engineer. Tapi kita tak pernah fikir, anak kita ini akan lahir engineer yang ada background agama. Tak ada. Kita nak anak kita jadi doktor. Tapi ada tak kita ingat bahawa anak kita kalau jadi doktor, dia boleh baca Quran? Tak ada. Tak ramai. Nak suruh anak kita pandai matematik. Tapi kita tak suruh anak kita pandai Al-Quran. Masya Allah. Tuan-tuan, jangan main-main. Inilah Islam. Inilah agama kita. Kalau kita lupa agama kita, siapa yang akan defend kita nanti? Orang bukan Islam? Pasti tidak. Kita tengok Palestin, apa yang jadi? Sebab mereka tidak bersatu. Orang-orang Arab, negara-negara Arab tidak bersatu. Orang-orang Islam tak bersatu. Yahudi sampai hari ini. Istair tara alal Palestin. Orang Yahudi duduk, ganggu, kacau orang-orang Palestin, orang Islam kita, tuan-tuan. Puncanya sebab orang kita tidak bersatu dalam menuntut ilmu. Dapat ilmu sombong pula. Ini masalah pula. Dia isu pula. Bila kita ada ilmu, Allah pandai sikit ya. Nah, pergi umrah 3 kali ya. Oh, rasa alih ustaz dah ni. Tak. Pergi umrah baru 3 kali. Oh, rasa aku hebat dah ni. Aku ustaz dah ni. Tak. Baru ada sikit ilmu dah rasa sombong. Itu sebabnya kita kena mengkaji. Kena mencari. Tuan-tuan hormati sekalian. Itu sebab Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat-martabat orang-orang yang beriman. Bukan saja beriman, tapi mereka ada ilmu. Mereka belajar. Di sinilah bila ada ilmu, barulah kita tak bergaduh, tuan-tuan hormati sekalian. Isu pergaduhan antara orang Islam cukup banyak. Kalau nak sebut satu-satu cukup banyak. Saya terbaca dalam satu buku yang dikarang oleh seorang profesor. Madza khasiral alam bin hitafil muslimin. Tajuk dia. Apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang Islam rugi apabila umat Islam bergaduh sama dia? Antara yang disebut, tuan-tuan hormati sekalian, apabila anak-anak muda, orang lelaki tak minat kepada Islam, tak minat kepada agama, tak minat untuk menuntut ilmu agama mereka. Ini cukup rugi, tuan-tuan hormati sekalian.
Baru-baru ni ada seorang hamba Allah dekat Malaysia, sebelum saya balik semalam, datang pagi tadi. Semalam jumpa dengan seorang hamba Allah. Dia baru balik daripada UK lah. Dia buat PhD dekat sana. Pensyarah. Sama dengan saya di UKM. Apa berlaku? Dia kata, Ustaz, dia rasa sudah sampai masanya ustaz-ustaz ni bukan saja berdakwah dalam negara masing-masing. Ustaz-ustaz di Singapura duduk kat Singapura saja, tak. Ustaz-ustaz di Malaysia duduk di Malaysia saja, tidak. Indonesia duduk Indonesia saja, tidak. Sebab anak-anak bangsa kita yang boleh cakap Melayu ni duduk dekat luar negara, sudah hampir terpesong akidah mereka kerana jauh daripada Islam, daripada dasarnya. Kita dekat Malaysia, kita dekat Singapura, kita dekat Indonesia, tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku. Orang yang pergi sana baru tahu. Rupa-rupanya ada budak-budak muda kita duduk serumah, lelaki dan perempuan. Serumah. Dia kata tak apa nak buat macam mana, barang mahal. Rumah mahal. Jadi bilik ni saya punya, ni saya punya. 2 orang, duduk 2 orang. Lelaki. Bilik sana 2 orang lagi. Tengah-tengah ni hall yang sama. Ruang tamu yang sama. Bayangkan tuan-tuan. Apa nak jadi? Lepas tu tengok TV sama-sama. Bila tengok TV sama-sama, tidur pun tersama-sama. Tersama-sama. Masya Allah. Dah. Tersama-sama. Bayangkan, kita kat Malaysia, kita kat Indonesia, kita kat Singapura tu hantar duit ke anak kita belajar. Rupanya mereka buat benda-benda yang haram dekat sana. Memang dia orang balik akan bawa sijil. Apa sijil yang akan dia bawa? Saya seorang engineer sekarang. Saya seorang doktor sekarang. Saya seorang apa lagi? Arkitek sekarang. Tapi kamu tak ada agama. Kamu dah berzina. La haula wala quwata illa billah. Mak bapak tanggung dosa, tuan-tuan. Kalau kita anak perempuan kita yang duduk kat sana buat maksiat ini, kita tanggung dosa besar. Apa dosa yang kita tanggung? Kita tanggung sebab anak kita selagi tak kahwin, anak perempuan ini kalau selagi tak kahwin, kita tanggung dosa. Kalau dia buat maksiat, dia tak pakai tudung, dia berzina, semua kita tanggung. La haula wala quwata illa billah. Oleh kerana itulah Islam mesti dipelajari, mesti didalami untuk anak-anak muda. Bila ada ilmu, barulah kita tak bergaduh. Contoh, tuan-tuan semua, saya pasti semua dah pergi ke Mekah. Dah pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji. Dekat Mekah, tuan-tuan semayang, ada tak semayang subuh tu dia kunut? Ada? Tak kunut lah. Tak kunut. Kita dekat Singapura kunut. Ada yang tak kunut, tak apalah. Sekarang ni kalau kita belajar betul-betul, kita pergi kuliah fiqh betul-betul, rupanya dalam mazhab Syafi'i pun tak wajib kunut. Kalau awak kunut, dapat pahala. Sebab awak tolong doa. Nabi pun ada buat kunut nazilah. Jadi di sini mazhab Syafi'i dia kiaskan. Tak kunut, berdosa tak? Tak berdosa. Batal ke semayang? Lagi tak batal. Maka buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bila dia pergi ke satu tempat, tuan-tuan, dalam satu riwayat dia pergi ke Baghdad, tempat masjid yang pernah duduk ataupun yang pernah Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi datang, yang pengasas mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah semayang dekat situ. Imam Syafi'i tak kunut. Tak kunut Imam Syafi'i. Lepas tu anak murid Imam Syafi'i kata, "Wahai Imam, kenapa kamu tak kunut?" Imam jawab apa? Imam Syafi'i jawab, "Ihtiraman li Abi Hanifah." Aku nak hormat pandangan guru kami, iaitu Abu Hanifah. Subhanallah. Saling hormat menghormati. Kita ni ustaz-ustaz, masyarakat orang Islam ni, kita kena saling hormat menghormati. Saya tidak semestinya saya lengkap, tak. Walaupun belajar sampai PhD pun, saya tidak sempurna.
Lagi kita belajar, lagi rasa tak ada ilmu. La haula wala quwata illa billah. Betul tuan-tuan. Saya buat kajian PhD saya tentang makanan. Dekat UKM, kepakaran saya fik makanan. Fik kepenggunaan. Bila baca, lagi rasa, ya Allah, aku tak ada ilmu rupanya. Kurangnya ilmu kita. Rupanya mazhab kata begini. Ulama' ni kata begini. Subhanallah. Masya Allah. Lepas tu kita nak kata kita pandai? Tak boleh. Mungkin apa yang saya nampak, orang lain tak nampak. Jadi kita kena saling lengkap melengkapi. Itu pentingnya ilmu. Ini datang masjid jarang-jarang. Belajar fiqh jarang-jarang. Lepas tu kita nak kapirkan orang, tak boleh. Nak tidak sahkan solat orang, tak boleh. Katakan tiba-tiba saya semayang, datang-datang, ada orang angkat takbir, Allahu Akbar, tangan duduk atas dada. Salah ke dia semayang? Tak salah. Ikut je lah. Dekat Malaysia dia ada satu tempat. Ada satu tempat kat Malaysia tu, dekat satu masjid. Lagi teruk. Teruk sangat masjid tu. Apa tak tuan-tuan? Dia bagi dua ni. Ada line. Saya datang ceramah masjid tu. Dia buat tajuk-tajuk dia ni lah. Perpaduan ummah. Kebetulan apa tema apa pun dia saya tak ingat dah kat Malaysia itu. Masjid besar. Penuh masjid datang. Tapi dekat line tu kosong. Saya kata ni line apa ni? Selalu line melentang dia kan. Ni kan soft kan. Rupa-rupanya sebelah sini satu puak, sebelah sana satu puak. Wah, jadi dua puak. Sebelah sini puak yang sembahyang jari dia ni. Sebelah sini hak jari dia asyhadu an la ilaha illallah, melekat dulu. Ada tak turun-turun? Saya kata apa jadi isunya? Awak buat macam ni sembahyang sah. Awak angkat macam ni lama tak turun-turun, sembahyang sah. Tak nak buat macam ni sampai balik rumah tangan macam ni, sah, tak ada masalah. Jangan duk gaduh benda-benda yang tak ada faedah ni. Anak bangsa kita berzina, kita tak fikir. Anak bangsa kita tak tahu Islam, kita tak fikir. Anak bangsa kita tak baca Quran, kita tak fikir. Anak bangsa kita tak tutup aurat, kita tak fikir. Subhanallazi khalaq, kita duk gaduh pada benda yang tak faedah. Awak nak semayang tangan macam ni, sah. Tangan atas perut, sah. Bawah perut, sah. Lepas tangan, sah. Tak ada masalah. Cumanya kita menghormati. Kalau di Singapura, kita pakai mazhab Syafi'i, kita hormat pandangan mazhab Syafi'i. Kalau di Malaysia, fatwa banyak mendahulukan mazhab Syafi'i, kita hormat mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Guru saya daripada Syria, Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau tuan-tuan perasan, dia ni pengarang terbaik. Buku fiqh terbaik. Fiqh, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu. Dia datang Malaysia, tuan-tuan. Masa tu saya belajar kat Syria. Bila dia datang ke Malaysia, dia balik ke sana, dia kata, siapa anak orang Malaysia, mana orang Malaysia? Dia mengajar kuliah antara Maghrib Isyak. Anak murid penuh. Saya ingat saya ada depan dia masa tu. Dia tanya, siapa orang Malaysia? Saya tengok kiri kanan, tak ada. Memang pelajar Malaysia tak ramai kat Syria. Yang ada budak Indonesia, lepas tu ada budak daripada Patani. Lepas tu yang lain semua Arab. Saya pun angkat macam tu. Malu lah Malaysia. Takut nak kena kutuk orang benda kan. Maksiat banyak sangat kat Malaysia kata kan. Jadi saya angkat sini separuh lah. Lish tastahi. Kenapa kamu malu, dia kata. Tak ada, aku segan sebab aku seorang, dia kata. Dia kata aku pergi Malaysia, aku suka, dia kata. Sebab apa suka? Dia kata bila aku semayang, imam tu lepas semayang dia berzikir. Dia ajar orang-orang belakang berzikir. Seperti mana yang digalakkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Padahal Imam Dr. Wahbah Zuhaili, dia alim 4 mazhab. Alim 4 mazhab. Tapi dia kata aku hormat. Padahal masa kat Syria, dia kalau jadi imam, dia tak baca, dia tak berzikir ramai-ramai, dia tak berdoa ramai-ramai, tapi dia boleh hormat pandangan orang lain. Sebab dia kata itu sebahagian daripada pandangan mazhab Syafi'i. Hormat. Tak ada masalah. Masya Allah. Kalau Islam macam tu, tuan-tuan, confirm kita takkan ditindas. Confirm Palestin akan hari ni dah selepas dah daripada orang Yahudi. Kita kena belajar, tuan-tuan. Kita jangan cepat nak menuduh orang itu salah, orang ini salah dah. Islam ni sebenarnya macam tu jalan.
Lagi kita banyak membaca, lagi kita tahu. Oh, rupanya Islam ni buat itu betul, buat ini betul, buat ini betul. Cumanya, biar ikut syariat. Orang buat haji. Kalau tuan-tuan perhati dah. Buat haji ni, boleh faham tak bahasa saya? Ke ada bunyi Kelantan? Tak ada bunyi Kelantan kan? Boleh faham tak? Saya ni kira pakai standard antarabangsa punya bahasa ni. Okey. Saya risau sebab kadang-kadang bahasa saya laju. Saya bila saya dalam TV, selalunya ustaz-ustaz yang rakam TV tu dia akan kata, "Ustaz, slow sikit Ustaz, laju sangat Ustaz." Kalau laju bagi tahulah. Dan sebab banyak sangat ni. Ni ada 3 line ni saya buat ni. Mungkin pukul 12 tak habis lagi. Baik. Nak cerita tuan-tuan hormati sekalian. Ya. Apabila kita bercakap tentang keimanan, kita bercakap tentang belajar ilmu ni sangat-sangat penting. Kalau kita pergi Mekah, kalau dalam mazhab Syafi'i, sentuh perempuan batal wuduk. Nah, sentuh perempuan tak batal wuduk ialah mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Imam Ahmad. Bila kita pergi sana, bila banyak pandangan, kita boleh pilih mana yang kita rasa sesuai dan mudah. Kebetulan tahun lepas saya bawa jemaah pergi Mekah, bawa haji lah. Ada seorang pakcik ni, saya kata pada pakcik tu, Pakcik, tukar. Pakcik jangan, kalau tersentuh perempuan, pakcik keluar. Pakcik, teruskan tawaf. Jangan keluar. Oh, dia sangat. Tengok. Hop. Tak boleh. Pakcik adalah mazhab Syafi'i. Saya ingat lagi. Dekat Masjid Haram ni. Saya kata, oh, iya ke? Pakcik mazhab Syafi'i. Jadi pakcik nak pakai itu tak? Ya, pakcik takkan berubah. Sentuh, pakcik batal. Pakcik akan keluar pergi ambil wuduk. Bukan dekat pakcik. Luar sana pakcik. Orang ramai pakcik. Tak apa. Biar susah, asal selamat. Dunia akhirat dia kata. Ingat lagi pakcik. Tengok. 5 jam tak siap tawaf lagi. Lepas tu dia telefon saya. Ustaz, tadi Ustaz pakai mazhab mana tadi? Saya nak tukar. Ustaz tak boleh. Ni. Baru nak cukup satu, tak dan sampai warna hijau tu. Dah batal Ustaz. Apa nama? Ada perempuan-perempuan ni sentuh ikut dan saya. Allah, macam mana? Itulah pakcik, saya cakap tadi. Kan, dah elok-elok sehat dah, dia sakit sekarang ni. Pergi ambil. Dah pakai terus pakcik, terus, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Tengok, kan bila ada pandangan yang banyak, dia akan menyenangkan kita. So, dalam hal ini tak ada masalah lah. Kita boleh selesaikan banyak masalah apabila kita bersatu padu. Kita ada ilmu. Yang penting ilmu dulu. Ini masjid pun, ya Allah, menakutkan. Orang datang pun nak belajar pun tak ramai. Tuan-tuan hormati sekalian, ini berlaku di semua masjid kat muka bumi ini. Baik. Perkara yang ketiga. Golongan lelaki yang ketiga yang disifatkan oleh para ulama sebagai golongan-golongan yang hebat. Golongan idaman orang wanita. Di zaman golongan lelaki-lelaki, tuan-tuan hormati sekalian. Allah sayang, Nabi sayang. Golongan yang confirm masuk syurga Allah Ta'ala. Siapa dia? Yaj'alul Quran hayatahu wa hayata ahlihi. Dia menjadikan Al-Quran itu sebagai cara hidup dia. Masya Allah. Dan cara hidup keluarga dia. Masya Allah. Ini yang kita nak tarik. Ini yang kita nak tarik orang-orang muda kita biar minat baca Al-Quran. Seperti mana dia minat baca komik. Macam mana dia minat baca novel. Orang Singapura ni suka baca apa? Majalah. Majalah apa? Manja. Oh, kalau di Malaysia dipanggil mangga. Di sini dipanggil manja. Baca. Tapi kalau nak baca majalah-majalah tu, kalau memberikan impak macam apa? Impak kepada bertambahnya ilmu kita, bagus. Bacalah tuan-tuan. Tapi kalau baca, kita baca benda-benda yang berkaitan tentang fitnah. Seorang lelaki, si fulan, artis si fulan telah ditangkap halwa. Gosip dan korongan. Kita tolong baca dan sampaikan benda tu tak betul, kita penyebar fitnah. Baik, tak usah baca. Kita juga termasuk daripada pembawa fitnah. Tak pasal-pasal orang kata dosa kering. Oleh yang demikian, tuan-tuan, dalam hal ini, baik kita baca Quran,
Masalah sekarang ni, kita baca manja, kita baca mangga, kita baca URTV, kita baca benda-benda yang tak berfaedah. Quran tak boleh baca. Hak tu yang bila jadi imam tu, alhamdulillah, ha jadi ha. Kan salah dah, makna berubah. Makna berubah. Bila makna berubah, baca Fatihah tak betul, tak sah sembahyang. Itu paling bahaya. Angkat takbir, tangan duduk sini ke tangan duduk sini, sah lagi sah. Yang penting Allahu Akbar. Itu sah. Tangan kamu duduk sini ke tak ada masalah. Fatihah tak betul, tak sah sembahyang. Kecuali orang baru masuk Islam. Itu tak apa. Dia baca salah, dia baca gagap-gagap, tak apa. Masalah sekarang ni anak kita ni. Kita ni besar dah. Dibesarkan dengan Islam. Kita dibesarkan dengan Islam. Anak kita pula dibesarkan dalam environment Islam. Tapi tak boleh baca Quran. Ya Allah. Macam mana kita nak jawab depan Allah Ta'ala? Haji nak jawab depan Allah Ta'ala. Ya Allah. Minta maaf. Aku dah suruh dia anak aku ngaji Quran. Tapi dia tak nak. Ya Allah. Ya, Allah tak mau tengok tu. Allah kata, kenapa kamu tak ajar? Tidakkah kamu tahu bahawa dalam Al-Quran yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan aku dah bagi tahu dalam Al-Quran, wahai manusia, jaga keluarga kamu, jaga diri kamu daripada api neraka, wa iyazubillahi min zalik. Dan api neraka itu, tuan-tuan yang hormati sekalian, berpunca daripada kita tak baca Quran. Kalau kita tengok para ulama, tuan-tuan, tak payah pergi jauh. Kita tengok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ni, tuan-tuan yang hormati sekalian, dia kata apa? Na'khudhu min Rasulillah. Kami ambil daripada Nabi 10 ayat, 10 ayat. Kenapa ambil 10 ayat, 10 ayat? Kami belajar. Pertama kami baca dulu. Betulkan bacaan. Betulkan bacaan, tak apa. Lepas betulkan bacaan, kami cuba fahami Al-Quran tersebut, ayat tersebut. Baca terjemahan. Saya rasa kalau dekat masjid Singapura ni, MUIS boleh bagilah. Kalau pergi Mekah, dia bagilah Al-Quran terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris. Apa lagi? Kalau kita pasal bahasa Cina, boleh cakap bahasa Cina. Dia bagi hak terjemahan bahasa Cina. Tak apa. Tuan-tuan hormati sekalian. Tapi kita tidak buat. Apa hujah lagi? Nak cakap depan Allah, ya Allah, aku sebenarnya masa mati dulu tak sempat nak pergi kedai beli terjemahan Al-Quran. Takkan mu nak masukkan aku dalam neraka kau? Dekat di depan Allah, depan mahsyar nanti, tak ada deal. Boleh deal, tak ada. Kau macam ni, okey, kau tim sikit, tak masuk syurga, tak ada. Confirm neraka kalau orang macam ni. Sebab apa? Abaikan Al-Quran. Itu sebabnya, tuan-tuan hormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Isra ayat 9, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu, kata Allah Taala, dia akan mendorong kita, anak-anak kita kepada kebaikan. Tengok ni, 2 orang budak-budak kecil. Walaupun tak balik lagi, dia sudah dengar ayat-ayat Quran dekat telinga dia. InsyaAllah saya pasti suatu hari nanti dia akan jadi seorang yang hebat. Saya pasti. Sebab Al-Quran ini dia mukjizat. Al-Quran mukjizat. Bukan tulisan manusia biasa. Bukan Nabi buah ekor, tak. Ini mukjizat, tuan-tuan hormati sekalian. Mukjizat macam mana? Yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang turunkan Al-Quran, aku jaga Al-Quran. So Al-Quran yang Allah jaga, maknanya apa? Makna kalau kita baca Quran, kita faham Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita hafaz pula Al-Quran, Masya Allah, confirm tuan-tuan hormati sekalian, Allah jaga. Kalau Quran tu, kalau sebiji menjadi Quran Allah jaga,
Bagaimana Allah tak jaga orang yang menghafaznya? Sedangkan Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, orang yang belajar Al-Quran yatakak fi qiraatih boleh masuk syurga juga. Yang dia baca Quran yatakak tersedak-sedak. Ni bahasa Arab ni tuan-tuan, yatakak ni. Bukan ingat kuyakak ke benda dah. Ini dia yatakak ni dia baca tersekat-sekat. Boleh masuk syurga. Jadi jangan malu kita ni orang tua ke, dah putih rambut, masih tak boleh baca Quran, cari ustaz belajar. Kalau mati tak sempat belajar Quran, kita tak cari, kita masuk neraka kerana abaikan Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi nak kata Al-Quran itu mukjizat, dia akan bagi, Allah akan bagi jalan dia tuan-tuan. Saya ingat dulu tuan-tuan, masa saya kecil dulu, saya ni nak jadi, orang kata apa? Hakim. Nak jadi hakim, nak jadi lawyer. Tapi bukan hakim syariah, bukan lawyer syariah. Nak jadi civil. Hakim civil, gantung sampai mati. Suka tu. Sangat-sangat suka. Nak jadi undang-undang. Ayah saya dia kerja dengan government. Alhamdulillah. Keluarga dia tak ada seorang pun yang ambil bidang agama. Kebanyakannya semuanya profesor matematik, pakar matematik, pakar statistik dan pakar ekonomi. Inilah anak beranak saya. Mudah cerita je lah. Sepupu sepapak saya pun yang jadi jadi banker, accountant ramai. Pakar makanan seorang ada. Tapi pakar agama memang keluarga ayah saya tak pernah ada. Jadi pada umur saya 9 tahun, ayah saya hantar saya ngapal Quran. Sedih hati saya. Hati saya pecah. Saya kata, kenapa ayah aku keluarkan aku daripada sekolah ni? Dia keluarkan dari sekolah. Bayangkan. Tak terasa hati. Kawan adik-beradik lain semua belajar agama, nak jadi belajar matematik apa semua ni. Papa ayah saya kata apa? Tak apa. Hafal Quran 3 tahun. Lepas ni papa bagi ke sekolah balik. Kita pun ngapal Quran. Habis ngapal Quran. Ingatkan boleh masuk balik. Sebab nak sambung cita-cita saya nak jadi peguam atau hakim ni. Civil lawyer civil lawyer dengan hakim civil. Habis Quran, ayah saya hantar saya pergi Syria terus. Pergi Syria, umur 12 tahun pergi Syria. Bayangkan. Budak kecil besar ni. Saya ingat lagi besar ni. Tapi saya besar sikit tu. Berapa umur ni baju biru ni? Adik? Berapa umur ni? 9 tahun. Oh, 9 tahun ustaz tengah ngapal Quran masa tu. Masa umur 12 tahun. Menangis. Kata, sudahlah. Nak jadi apa aku ni? Pergi Syria. Sedangkan Malaysia ni dia kena sekolah menengah. Lepas sekolah menengah baru masuk universiti. Saya pergi Syria nak buat apa? CJ pun tak ada. Subhanallah. Bila nak cerita ni mukjizat Quran ni. Keluarga, family semua cakap kat ayah saya. Kau ni Kasim, kau nak jadi apa benda ni? Anak kau nak jadi apa ni? Tak pernah keluarga kita ni jadi ustaz tau. Ustaz ni jadi imamnya tau. Jadi imam, boleh motor. Dia tanya boleh beli motor ke tak? Bayangkan orang dia tanya, ustaz dia boleh jadi beli motor boleh ke? Tidak boleh naik basikal anak kau, tahu tak? Tengok anak aku, tengok. Baru tingkatan 1, kalau sini standard 1. Secondary 1. Sorry lah, kita lama dah tak sekolah dekat Singapura ni lah. Secondary 1 dah pakai jam jenama downhill. Masya Allah, masa tu. Dia tu downhill dah masa tu. Jam dia. Tingkatan 1. Tapi sekarang ni jadi arkitek besar lah. Arkitek dia antara arkitek hebat dekat Dubai. Sepupu saya tu. Dia nak menghijaukan Dubai, itu tugas dia. Tapi kita orang baik lah, rapat lah adik-adik sepupu sepapat ni. Oh, habis. Keluarga marah. Dah lah ngapal Quran. Pergi Syria pula. Pergi kat Syria.
Saya pergi sekolah menengah, tapi sekolah menengah agama. 6 tahun duduk asrama. Asrama bawah masjid. Masjid ni kira masjid atas langit ni, atas bumi. Saya bawah bumi, 2 tingkat bawah bumi. Mana gelap, tak ada. Nak keluar, elektrik. Tak boleh keluar kecuali orang tekan, dia buka button tu boleh buka. Ya Allah, macam penjara. Tapi memang wajib belajar. Hafal Quran, hafal hadis, hafal itu, hafal segala fiqh, bab-bab fiqh belajar lah. Ramai ustaz-ustaz di Brunei, di Singapura ni belajar kat Syria. Dia tahulah macam mana kat Syria. Tuan-tuan nak cerita, pendekkan cerita. Adik-adik saya 8 orang semua hafal Quran. Bila hafal Quran, bila balik Malaysia, semua orang kata CJ tak ada. Saya sambung belajar, buat master. Alhamdulillah, balik-balik tu orang lain menganggur, saya tak menganggur. Terus dapat jadi tutor. Sedangkan SPM tak ada. Saya ada CJ luar negara, ada BA. Tapi Alhamdulillah dapat best student, tapi balik terus jadi tutor. Tutor ni, dia orang kata penolong kepada pensyarah. Saya kata, aku tak ada SPM. Cuma universiti minta, ustaz tolong ambil SPM. Jangan janggut pergi ambil SPM. Lulus dengan baiknya. Terus jadi pensyarah. Siap master, sekarang buat PhD. Saya kata, ya Allah, macam mana aku boleh jadi macam ni? Semasa saya dapat jadi pensyarah dekat UKM, saya dapat surat offer letter untuk jadi hakim mahkamah syariah. Saya tolak. Saya kata aku lebih suka untuk jadi pensyarah. Sebab pensyarah boleh sambung belajar, aku boleh hidup dengan buku, aku boleh baca buku, aku boleh terus berdakwah. Kalau hakim tak boleh pergi ceramah-ceramah, minta maaf. Hakim dia ada kehidupan dia sendiri. Kawan-kawan saya semua hidup dia sendiri. Kereta gelap, makan dekat hotel, dia tak boleh makan tepi-tepi jalan, minta maaf. Itu hakim. Itu dia punya etika. Kita kena tahu, itu Islam pun letak etika sebab orang takut orang rasuah. Saya fikir macam mana? Lepas tu adik saya yang 2-3 orang lagi, seorang jadi engineer, hafal Quran, engineer. Seorang lagi jadi ketua bahagian jenayah, polis pun hafal Quran. Nak kata Quran tidak akan sekali-kali abaikan anak-anak kita, tuan-tuan. Moral daripada cerita saya tadi, nak cerita, jangan takut nak suruh anak pandai Quran. Sebab bila kita ngajar anak kita Quran, anak kita boleh baca Quran, anak kita boleh hafal Quran, Allah jaga, confirm. Allah jaga perwatakan dia, Allah jaga kerja dia, Allah jaga akhlak dia. Subhanallah. Rezeki Allah bagi. Disebabkan saya ngapal Quran lah, disebabkan saya belajar agama lah, disebabkan saya mula dengan seorang imam lah di surau, saya boleh pergi ke banyak negara. Pergi ke Brunei, ceramah di Brunei. Boleh datang ke Singapura, ceramah di Singapura, forum di Singapura. 2-3 kali datang ke Singapura, alhamdulillah. Lepas tu boleh pula masuk TV. Berapa channel boleh masuk? 5-6 channel dekat Indonesia. Alhamdulillah. Siapa nak cari? Maknanya Allah jaga. Allah yang tentukan. Berhasil daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran tak pernah menghampakan kita. Subhanallah di khalaq. Tu ustaz-ustaz kita kat belakang. Imam-imam. Mana? Dia hormati. Sebab apa? Ustaz. Dia ada Al-Quran. Al-Quran dia Allah jaga. Tengok tuan-tuan hormati saya. Tapi bila kita abaikan Al-Quran, itu yang Allah abaikan kita. Justru tuan-tuan, ajak generasi kita biar minat pada Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, lelaki yang hebat. Lelaki yang dianggap sebagai idaman wanita dunia dan juga akhirat. Siapa dia? Golongan lelaki yang adil dan pandai mentadbir diri dan juga keluarga dia. Ini sangat penting, tuan-tuan. Ini golongan yang keempat. Nak jadi lelaki hebat, dia kena pandai tadbir. Lelaki yang tak pandai tadbir adalah lelaki yang tak pandai nak mengurus masa. Ini satu lelaki yang tak baik. Dia tak tahu bila dia nak waktu dia nak datang masjid, sembahyang berjemaah, tak tahu. Bila dia nak datang belajar agama. Sebab bila dalam rumah, isteri datang period, dia kena tahu. Dia kena tahu. Okey, sebagai contoh, Haji ada isteri. Isteri pun bagi tahu ke Haji, bang, period saya ni putus lah bang. Ini dah masuk hari ke-20 lah bang. Ada darah lagi keluar lah bang. Apa benda ni bang?
Haji jawab apa? Haji kata, saya ni rasa saya nak jawab, saya bukan ustaz. Kita okey Haji jawab macam tu. Ada orang jawab macam ni. Dia kata, kalau mengikut ilmu yang saya ada, dia darah itu keluar kat mana? Mestilah keluar pada tempatnya. Maka darah haid lah tu. Dah 20 hari tu. Dah fatwa benda yang salah. Jadi kita ni kena ada ilmu. Kita datang ke masjid, ustaz mengajar. Bila ustaz mengajar, ustaz akan bagi tahu, okey, dalam mazhab Syafi'i 15 hari itu adalah tempoh period perempuan. Kalau keluar putus dalam tempoh 15 hari, itulah darah haid. Semayang kamu tak boleh, puasa kamu tak boleh ketika hari itu keluar. Lepas tu istihadah. Kan cantik. Jadi bermula dengan ilmu. Bermula dengan pentadbiran. Bermula dengan cara suami itu mengatasi masalah keluarga. Ini hebat. Ini suami dia tak tahu. Kalau ada satu kes minggu lepas, dia buat lawak dengan talak. Baru kahwin 4 bulan ke 5 bulan. Dia isu dia sebab perempuan ni dia sibuk sangat. Kerja pagi balik malam, kerja pagi balik malam. Sebelum kahwin tu tak tengok sangat. Masa nak kahwin dia kata, tak apa, saya tak ada masalah, saya terima seadanya je. Lepas 4 bulan, dia kan kaedah dia 3 bulan pertama tu kentut kan wangi. Lepas 3 bulan tu kentut tak wangi dah, busuk dah. Dah. 3 bulan pertama tu, semua nak tidur dalam, sedap lah ustaz, tak ada masalah lah. Saya ni aircon ada, tak boleh tidur lah ustaz. Lepas 4 bulan tak boleh tidur lah. Lepas 3 bulan. Kentut isteri, dia kata wangi dah, bau telur lah. Jadi lepas 4 bulan, isteri dia sibuk sangat kerja siang malam. Dia kata, dia gaduh ni, dekat gaduh ni. Macam ni lah cara perangai awak. Saya talak 3. Dia gurau. Talak 3. Isteri kata, awak talak 3? Yelah, saya nak gertak sikit awak ni. Lepas tu dia call. Lepas tu isteri kata, awak dah jatuhkan talak tau tak? Saya kata, lepas tu dia pun kata, saya gurau je, nak bagi awak takut. Tuan-tuan, itu bukan gurau, jatuh talak. 3 perkara yang tak boleh buat gurau. Pertama, talak. Sebut talak 1, jatuh 1. Sebut 2, adalah 2. Sebut 3, jatuh 3. Yang kedua, kafir. Tak boleh sebut. Ataupun niat dalam hati, aku nak kafir. Murtad terus. Yang ketiga, merdekakan hamba. Ini tak ada dalam zaman sekarang. Merdekakan hamba ni, hambanya hanya boleh dapat daripada perang dan juga daripada apa? Daripada beli. Sekarang ni bibik boleh kita, bibik ni, maid. Boleh dianggap bibik ke? Boleh anggap ni ke? Apa nama, hamba ke? Tak boleh. Ada orang dia anggap bibik ni hamba. Bukan. Dia hamba ni boleh dapat 2 cara. Tuan-tuan hormati sekalian. Jadi nak cerita tuan-tuan hormati sekalian, bahawa kita ni kalau dalam hal pentadbiran, kita kena pandai, orang lelaki. Kita kena tahu apa yang kita kena buat, apa yang kita kena tahu. Jangan kita tak tahu apa yang kita nak buat. Na'udzubillah min zalik. Baik. Itu sebabnya, kalau kita tengok dalam hal ni para ulama' disebut, ada 4 golongan lelaki yang akan ditarik oleh perempuan masuk dalam neraka. Siapa dia? Pertama, ayah. Ayah akan masuk neraka sebab apa? Anak perempuan dia tarik. Bila ditanya kenapa ayah dia masuk neraka? Sebab perempuan. Sebab para ulama sebut, pertama, ayah tak jaga aurat anak. Kita mak bapak ni, kalau tengok anak pakai baju tak tutup aurat, ketat-ketat suruh tutup. Sebab kita dapat saham juga. Anak pakai seluar tak tutup aurat, suruh pakai seluar yang tutup aurat. Nak seksi dalam rumah. Nak seksi dalam rumah bersama dengan suami, tu boleh. Kita tu bapak, kita ada authority.
Bapa boleh tarik anak. Kita akan ditarik oleh anak kita perempuan masuk neraka Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, suami. Suami juga akan ditarik oleh perempuan masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dayus. Sebab apa dayus? Dayus kerana kita tidak menegur isteri kita, anak perempuan kita yang melakukan maksiat dan dia berlaku di depan kita. Na'udzubillah. Isteri kita salam dengan orang lelaki, kita tengok. Haram masuk neraka sebab tu. Isteri kita berdua-duaan dengan lelaki lain, kita tengok saja. Haram masuk neraka, tuan-tuan saudara sekalian. Kita tengok isteri kita tak tutup aurat, buka aurat, masuk neraka. Sebab kita nampak isteri kita buat maksiat, kita biarkan. Orang kata, ustaz, janganlah macam tu. Takkan tak boleh nak ejah masuk syurga kot. Ini Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 31. Jelas. Tuan-tuan boleh baca. Nak sebut ayat tu panjang. Tuan-tuan baca sendiri daripada ayat 31 baca. Kalau tak faham maknanya, jumpa ustaz. Ustaz, apa maksud 31 ni? Tak faham ustaz surah An-Nur ayat 31 ni. Jelas Allah suruh tutup, jaga aurat mereka ni. Sangat penting tuan-tuan saudara sekalian. Baru hebat. Ini suami. Yang ketiga, abang-abang. Kalau kita ada adik perempuan, pastikan adik perempuan kita ini tuan-tuan saudara sekalian, tutup aurat dia, jaga dia punya kemaluan, jaga akhlak dia. Kita kena jaga. Kalau bapak dah tak ada lah. Kalau bapak ada, bapak tanggungjawab. Kalau bapak dah meninggal, kita sebagai abang, kita kena tegur. Walaupun adik kita dah beruban, kita dah beruban. Ada orang, ustaz, abang saya, kakak saya ni sampai hari ni lah ustaz, tak mau nak pergi Mekah lagi. Kita wajib tegur. Kita adik lelaki ataupun abang lelaki kena tegur. Wajib bagi tahu. Awak ni dah tua, pergi Mekah. Duit banyak, tapi tak pergi Mekah. Sayang. Ya, itu abang. Yang kelima, yang keempat, anak-anak lelaki. Ya, anak-anak lelaki, kerana anak-anak lelaki tak jaga ibu mereka daripada melakukan maksiat. Kalau mak kita tu dah tak ada suami, kita anak lelaki, wajib tegur ibu-ibu yang tidak ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mak tak semayang, tapi tak boleh nak marah dengan kasar. Kalau mak kita tak semayang, kita kena cakap, mak, jom kita semayang kat masjid sama-sama nak. Kena ada cara. Jangan tarik tangan mak sampai putus tangan. Tak boleh. Tak boleh kita maki mak. Mak, apa ni? Nak masuk neraka? Jangan. Mak terasa hati. Kita kena dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ajak orang biar dengan lemah lembut. Mak, jom kita pergi semayang. Mak, ni kain semayang hadiah. Masya Allah. Jadi anak, bila mak tengok anak bagi kain semayang, maksud dia nak semayang lah tu. Dia suruh semayang. Bawa mak pergi Mekah. Pergi umrah. Biar dia dapat insaf kat sana. Lagi bagus. Kalau ada duit lebih. Tapi kalau tak ada, nak buat macam mana? Kita buatlah cara yang terbaik. Ya, tuan-tuan sahabat sekalian. Golongan lelaki yang kelima. Asyakir ilallah ma yanaluhu minan ni'am. Golongan lelaki yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Allah bagi. Pertama, Allah bagi nikmat umur. Apa kita buat dengan umur kita? Kalau kita tahu kita di lelaki, Allah bagi amanah, Allah bagi nikmat, kita buat apa pada anak kita, isteri kita? Ini Allah akan tanya. Ini Allah kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kamu fitnah, harta kamu juga fitnah. Tuan-tuan, jangan main-main. Benda macam ni, benda fitnah ni kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang akan jadi. Kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ada nyawa yang panjang ini, kita tegur anak-anak kita. Itu sangat penting. Kita tegur keturunan kita, sangat penting. Tadi saya kat airport tadi, beratur nak masuk, nak check in. Depan saya orang putih. Orang putih, dia nak masuk Singapura juga lah tu. Dia bercium dekat depan ni.
Saya pakai songkok. Tinggi lagi. Lepas tu, yang apa dekat-dekat pramugari tu, dia orang tak tengok kat saya. Dia orang perasan kan. Yalah depan ustaz dia cium. Dia tahu lah, ni ustaz depan tengok macam mana ustaz depan. Saya pula pakai spek yang nampak. Kalau pakai spek hitam, orang tak tahu saya tengok kan. Tapi nak cerita depan saya tu, orang kafir, orang bukan Islam, bercium. Saya pun, alih, astagfirullahaladzim. Pusing belakang, orang Melayu bercium. La ilaha illallah. Tu saya tak tahulah tu orang Melayu mana kan. Yang penting Melayu orang Islam. Allah bercium. Kata nak Melayu mana aku ni? Nak kata diapit oleh dua pecium-pecium. Depan tu tak apalah orang kafir, belakang ni. La ilaha illallah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita kena bersyukur. Kalau mak bapak tak tegur, kita ada tanggungjawab, kita ada amanah, kita tak buat, kita berdosa, tuan-tuan hormati sekalian. Jangan main-main. Golongan yang keenam, al-muhib lil masajid. Golongan-golongan lelaki yang minat datang masjid. Ini yang Allah sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang akan duduk di bawah rahmat Allah antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak lelaki, orang lelaki yang minat datang masjid. Tuan-tuan, datang masjid ni, kalau suami minat datang masjid, isteri confirm minat datang masjid. Bila suami isteri minat datang masjid, makna anak akan minat datang masjid. Pegang cakap-cakap. Ini dijelaskan oleh semua para ulama. Itu sebab Nabi sebut syabun, anak lelaki. Anak lelaki bila dia datang masjid, maka habis keturunan dia akan minat pada masjid. Bila datang masjid, bukan saja dapat ibadat yang banyak, dia juga boleh dapat ilmu yang banyak. Dia juga boleh dapat kawan yang ramai. Cuma AJK masjid ni pula kena mesra kanak-kanak. Apa maksud AJK masjid kena kanak-kanak? Di Singapura ni macam mana semayang ni? Kalau budak-budak semayang mana? Belakang. Ke boleh duduk satu-satu dengan lelaki? Orang depan. Mana? Macam mana? Lain-lain. Ada yang belakang, ada yang tu. Yang belakang yang mana? Yang belakang terus terakhir. Macam di Singapura ni ada berlaku tak hilang budak? Rompok budak, curi budak. Dekat masjid kat luar? Tak banyak kan? Dekat Malaysia sekarang ni banyak berlaku rompok budak. Sebab budak boleh dijual dengan harga 100,000, 50,000 jual. Sindiket curi budak. Jadi mak bapak takut nak datang masjid sebab AJK masjid suruh budak di belakang. Budak di belakang. Jadi bila budak di belakang, takutlah orangnya nak datang masjid sebab anak di belakang nanti kena rompak. Dah lah anak dah dapat payah 5 bulan tunggu, 5 tahun tunggu nak dapat baby. Dapat kena curi pula. Na'udzubillah. Bukan senang nak buat tu. Laki bini kena berusaha. Itu dipanggil yang berusaha. Nak dapat payah. Jadi oleh demikian, kita kena tengok macam mana keadaannya. Sama ada kita ada jaga ke belakang. Itu satu. Yang kedua, kalau katakan budak tu sembahyang depan, soh depan, pastikan mak bapak ni dia basuh elok-elok kemaluan anak lelaki ni, baru boleh duduk depan. Dia tak syarat nak sembahyang soh depan, dia kena potong. Kalau potong, habis orang yang baru masuk Islam kena duduk belakang juga. Sebab ada baru ni kat Malaysia. Dia berlaku kat mana? Saya pergi ceramah kat satu masjid ni, orang tanya hukum. Boleh masa tu imam besar pun ada. Yang buat ni imam besar lah. Jadi suatu hari tu imam besar ada duduk depan dekat atas imam punya masuk ni. Dia tanya, tengok ada budak-budak duduk depan. Okey, budak-budak di belakang. Sunat belum? Sunat? Belum. Belakang. Dia halau. Duduk belakang. Sof yang ke-7 ke-8 gitulah. Lepas tu adalah 3 orang saudara baru masuk Islam. 2 orang India, seorang Cina. Mam. Dia duduk depan ni. Saya tak sunat lagi, Mam.
baru masuk Islam. Bila dia sebut macam tu, okey, belakang juga duduk. Jadi mak saudara baru baru masuk Islam ni duduk belakang juga, duduk dengan budak-budak. Jadi tak betul. Yang penting dia cuci elok, bersih okey lah. Itu syarat dia. Yang kedua, syarat nak duduk depan, nak semayang bersama dengan orang tua, mesti semayang penuh. Tapi kalau main colak-colak, kejap lagi keluar masuk, duduk belakang. Sediakan khusus kawasan kanak-kanak. Okey, tak masalah. Jadi kena mesra juga, mesra kanak-kanak. Penting. Barulah bila anak-anak boleh datang, mak bapak lagi semangat datang. Itu cara nak penuhkan masjid. Itu kajian yang kita buat sekarang di UKM. Itu yang antara dia orang buat, macam mana nak bagi. Sampaikan ada Profesor Dr. Zulkifli Ghani, dia buat kajian. Dia kata kena ada macam satu mainan budak-budak kawasan. Macam KFC, McDonald buat tu. Kan mak bapak boleh makan ayam kan. Kalau tak ada benda tu, mak bapak tak boleh makan ayam. Baru nak makan, nangis. Jadi sediakan kawasan tepi tu memang tempat mainan dia. Playground dia. Mana dia biar dia main kawasan tu. Tertutup lah. Jangan terbuka pula ada pintu keluar ke jalan raya. Mati budak lagi. Tertutup elok. Bawah lantai elok cantik. Saya rasa Singapura boleh buat. Sebab masjid-masjid di Singapura ni bagus. Orang Malaysia pun nak kena belajar banyak dengan macam-macam pentadbiran di Singapura punya masjid. Jadi boleh buat satu contoh. Memang budak-budak boleh main yang nakal-nakal ni suruh dia main-main kat luar. Ada dia main jerit-jerit kat luar dia. Duduk lantak dia. Dia jatuh pun dia ada kapet tebal dia. Okey. Boleh buat. Itu cara. Malaysia baru nak buat. Orang kata bank jenazah jadi bank sekolah. Dekat Singapura buat tu. Sebab kat Malaysia, Singapura ni dia bijak cara nak buat apa? Nak cari duit, buat sekolah, buat itu. Malaysia dia lambat sikit. Dia lambat sikit. Jadi pihak masjid surau pening macam mana kita dapat pendapatan lebih sikit untuk bayar elektrik, nak bayar air, tambah pula pakai air banyak. Ambil wuduk tu dia macam mandi wajib dah. Mentang-mentang air masjid, macam mandi wajib dia buat kerja. Bayangkan. Jadi AJK masjid pening kepala. Kita pun Prof Zul tadi, Profesor Dr. Zulkifli Ghani ni pakar masjid Malaysia. Dia kata gini, mudah nak buat. Beli satu van. Van apa? Van jenazah lah. Tulis tu, van jenazah. Dalam korongan bawah, bas sekolah. Terkejut orang. Dia kata, mana boleh ni? Bawa anak kita yang hidup naik van jenazah, mati anak-anak kita. Punya takut ni. Kata nak cari dapatan lebih. Jadi orang pun buat. Adalah satu masjid buat. Memang mendapat pendapatan yang baik. Penuh van jenazah ni orang duduk. Tak ramai kan. Bawa. Dapat pendapatan banyak. Daripada satu van jadi 5 van. Jadi maknanya kita kena buat dulu. Janganlah naik tengok nama van jenazah kita akan mati naik van jenazah. Punya kadang-kadang kita takut mati. Itu sebabnya Imam Ali radhiyallahu anhu dia kata apa? An-nasu niyamun. Manusia ni tidur. Tidur lalai selalu. Sampai kan nak bayar elektrik masjid pun takut. Sampai kan nak tolong bayar, nak bersihkan masjid punya sejadah pun takut. Takut rugi masa. Takut habis duit. Dia tak fikir yang dia habis beli ke CD, beli TV plasma 60 inci besar tu. Bila tengok orang menembak tu nampak besar gitu. Macam nak tembakkan kita. Berapa tu? $1,000, $2,000 confirm. Tapi kita habiskan duit itu buat maksiat, tak ada masalah. Ada yang minum arak, ada yang beli rokok, ada yang apa lagi? Yang pergi disco. Habis duit banyak tu. Tapi tak pernah mereka nilai bahawa itu semua bawa dia orang masuk neraka belaka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ingat, masjid ini sangat penting. Jadi buatlah suatu perkara yang boleh mendatangkan faedah untuk masjid. Kata kita cinta Nabi. Jadi buatlah betul-betul ikut cinta Nabi. Nabi sayangkan masjid. Kita tak sayang masjid. Jadi macam mana? Itu kita nilai balik. Manakala yang ketujuh tuan-tuan, sifat yang ketujuh. Jaga diri daripada fitnah wanita. Ini paling bahaya. Lelaki. Orang lelaki yang hebat, dia boleh jaga diri dia daripada fitnah wanita.
Sebab dalam satu hadis Nabi yang kata lelaki ni akan dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala dengan mudah, dengan rahmat Allah. Siapa lelaki ni? Rajulun da'athu zatu mansabin wa jamalin qala inni akhafullah. Seorang perempuan yang cantik, jelita, kaya, duit banyak, ajak kamu berzina. Ajak berzina. Lepas tu dia jawab apa? Inni akhafullah. Aku takut Tuhan. Kalau dia boleh buat ayat ni tuan-tuan, confirm dia hebat dunia, hebat di akhirat. Ini kita perempuan pegang sikit, tekak kita. Kopiah terbang. Terangkat. Songkok jatuh. Sebab apa? Buat perempuan. Jangan. Kita baca sejarah. Kebanyakan pemimpin-pemimpin negara jatuh sebab perempuan. Skandal perempuan. Bill Clinton antaranya sebab perempuan. Semua perempuan. Perempuan. Zaman kejatuhan Osmaniyah pun sama juga, perempuan. Anak-anak muda minat zina, bapa-bapa minat zina, habis. Pemimpin zina, habis. Punca kepada fitnah. Jadi orang lelaki kena jaga maruah dia orang, kena jaga stand dia orang. Aku nak jaga diri daripada fitnah wanita. Na'udzubillah. Ini yang paling penting. Yang ke-8, lelaki yang hebat adalah lelaki yang berketerampilan. Ini juga disebut oleh para ulama. Selalu orang kata, kalau nak jadi orang Islam ni kena selekeh. Tak betul. Nak jadi orang Islam kena smart. Macam hari ni yang baju hitam ni, smart ni. Smart. Orang Islam ini macam ni, orang kena smart, semua smart ni. Semua ni nampak dia baju hitam putih, dia hitam itu dia kan menawan. Jadi dia nampak. Orang yang jaga keterampilan, jaga kebersihan, memang itu yang Nabi nak. Kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi SAW disebut dalam satu hadis, innallaha nazifun wa yuhibbun nazafah. Dalam hadis yang lain, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu bersih, suka pada bersih. Allah itu cantik, suka pada cantik. Nabi SAW antara yang lelaki paling handsome dan paling smart. Buktinya dalam hadis Sahih Bukhari menceritakan bagaimana sifat Nabi SAW. Nabi ni kalau dia berjalan, Nabi tak pernah tinggal sikat. Orang kata, sikat untuk apa Ustaz? Nabi sikat janggut dia. Janggut Nabi kan tebal. Kasifah, tebal. Nabi sikat janggut. Sama dari janggut ke kanan, ke kiri, pendek sebelah, panjang sebelah. Tak. Cantik, bulat. Rambut Nabi berkilat. Nabi cukup handsome. Hari Jumaat, Nabi akan pakai baju paling cantik dan berwarna putih. Subhanallah. Jadi orang Islam ni kena berketerampilan. Takkan orang Islam bau ketiak. Ini orang Islam, Allahu Akbar. Ketiak masang. Bulu ketiak zaman sekolah dulu tak cabut-cabut sampai hari ni. Kita dah umur 50 dah. Cek bulu ketiak. Nak kata putih tak, nak kata hitam tak. Warnanya pink. Orang kata bulu ketiak tu urat dia mati je. Rosak lah. Tak boleh. Nabi ajar macam mana? Setiap hari Jumaat, Nabi akan cukur semua bulu yang tak berfaedah. Bulu ari, bulu ketiak. Nabi pendekkan misai, tebalkan janggut. Kita terbalik. Tebalkan misai, janggut tak ada. Out. Kata cinta Nabi. Tak? Jadi kalau ada misai, ada janggut, cantik lah. Kalau ada misai, tak ada misai, ada janggut banyak, itu sunnah Nabi. Bila janggut banyak, janggut tak ada, misai tebal, itu bukan sunnah Nabi, tetapi ia merupakan amalan orang-orang Yahudi zaman dahulu. Tebal misalnya. Jadi kalau dah tebal misai, simpan juga janggut. Maknanya dia ada potensi untuk ada janggut. Lain kalau dia licin terus ni.
Macam baru ni ada kat Malaysia lah, kat Kuala Lumpur. Saya pergi jamah, ada seorang datuk. Dia ni memang jenis dia tak ada bulu. Misai tak ada. Misai tak ada, janggut tak ada. Bila saya sebut tentang hadis Nabi, tentang Nabi ni sayang pada janggut, Nabi sayang, Nabi suruh umat Islam ada janggut, dia kata saya nak simpan, Ustaz. Saya akan simpan. Bukan sebab apa? Sebab Nabi suka. Dia dah umur dekat 58 tahun lah. 58 maknanya pencen lah. Tuan-tuan tahu, dia naik 2 janggut. Lepas bulan dia datang, saya datang pergi ceramah kat masjid dia. Ustaz, nampak tak? Nampak? Saya kata, apa benda nampak kan? Saya jauh, 2 line nampak benda. 2 line, kita. Ustaz, janggut saya dah keluar 2 line. Oh, kata bagus je, bagus. Bagus. Ini sunnah Nabi. 2 line dapat sunnah tu, Ustaz? Dapat, simpan je. 2 line inilah yang akan datang akhirat kelak. Akan bagi tahu pada Allah, ya Allah, inilah lelaki yang simpan aku. Sebab nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kan comel tu. Tu ada pangkat besar. Datuk, hebat, simpan janggut. Cantik. Bila dia simpan janggut, orang bawah semua akan simpan janggut. Sebab bos simpan janggut, anak buah akan ikut simpan janggut. Betul tak? Sebab Nabi sebut, An-nas ala dini mulukihim. Manusia ini akan ikut siapa pemimpin dia. Kalau AJK pemimpin semuanya hebat dalam bidang agama, habis orang bawah semua ikut minat agama. Kalau AJK masjid, imam-imam masjid tak bergaduh, habis semua makmum tidak akan bergaduh. Percaya atau tidak? Buat dulu. Jangan bertelagah, jangan bergaduh. Kita berpegang, bersatu padu, tuan-tuan hormati sekalian. Ini sunnah Nabi SAW. Berketerampilan. Janggut simpan, nampak smart, handsome, tegap. Itu penting. Itu sebab Nabi SAW, perut dia tak ada. Minta maaf awak ada perut. Nah, Haji risau. Tak ada apa Haji? Tak ada masalah. Sebab Haji tak ada masalah. Masih stay handsome. Nabi ni perut dia kat bawah, dada kat atas. Macam mana badan Nabi? Maknanya tegak lah. Berketul-ketul badan Nabi. Tapi tak ada lah. Nabi walaupun berketul, tegak badan dia, tak ada lah Nabi pakai baju singlet jalan tengah jalan. Tak ada. Nabi tutup juga aurat dia, jaga aurat. Kita ni itu sebab kadang-kadang yang main besi juga. Itu Imam Ghazali panggil ghurur. Apa ghurur? Tertipu dengan nikmat Tuhan bagi depan mata. Kita badan tegak lah. Tegak sini, bulat sana, bulat sini, semua bulat. Pergi ke sini supermarket besar apa nama? Apa nama? Saya lupa lah. Gelang. Apa? Mustafa Center. Dekat atas tu ada satu kedai makan sedap. Pergi Mustafa pakai baju tak? Pakai baju singlet. Kecil. Sebab nak nampakkan body besar. Itu panggil hurur. Nabi tak ada buat macam tu. Nabi jaga. Kita kalau kita hari ni keluar macam tu, sesuai tak? Kata tuan-tuan, saya datang ceramah ini pakai singlet. Mesti orang, datang daripada Malaysia ke singlet. Kata dah, nak kata adat. Kita dah lari daripada adat. Itu sebab ni kita kadang-kadang dah buat benda-benda yang kadang-kadang jauh daripada terpesong daripada ajaran Islam. Itu sebab Nabi buat. Tuan-tuan nak tunjuk keterampilan Nabi. Nabi jaga badan dia, Nabi jaga ni. Tapi dalam masa yang sama Nabi tutup aurat. Ini tak. Kita cantik sikit badan, terus tak tutup aurat. Na'udzubillah min zalik. Baik. Golongan yang ke-9, lelaki yang taat kepada ibu bapa. Taat kepada ibu bapa ini penting. Orang lelaki, tuan-tuan. Kita ni orang lelaki, sampai mati kita kena taat pada mak bapak. Haram kita larang mak bapak kita mendurhakai mak bapak. Orang lelaki syurga di bawah tapak kaki ibu bapa. Kalau kita cakap kasar dengan ayah, mak kita, tak berkat hidup kita. Percaya atau tidak? Tuan-tuan cakaplah sendiri. Cuba try. Taat ibu bapa. Suami taat pada mak bapa. Isteri bila kahwin, dia wajib taat pada suami. Haram dia taat pada mak bapa kalau suami dia tak izinkan. Dia kena ikut suami. Kalau suami kata tak boleh bagi duit
maka dia tak boleh bagi duit 1 sen pun pada mak ayah dia. Ayah kata, Allah, zalimnya menantu. Nah, siapa suruh pilih menantu yang salah? Itu kena cek betul-betul. Nak dapat menantu sama ada dapat menantu atau hantu. Itu yang dapat hantu, yang tak bagi balik rumah kita, gaduh dengan kita, na'udzubillah lah dapat menantunya tu. Kita orang lelaki kena buat. Kalau mak kata balik, balik. Mak kata, ayah kata balik, balik. Sebab keberkatan itu bermula daripada ibu bapa kita. Nak belajar, anak-anak budak-budak, anak-anak kita nak belajar, banyakkanlah doakan anak-anak. Itu sebabnya dalam satu hadis, Nabi tak bagi kita maki hamun anak-anak. Sebab kata-kata yang keluar daripada mulut kita itu adalah doa. Antara Nabi kata apa? Fa innal malaikah tu'minuna ala ma taqulun. Malaikat mengaminkan setiap kata-kata kamu. Kamu kata bodoh-bodohlah anak tu nanti. Kamu kata bengong, jahat-jahatlah anak tu. Kena cakap baik. Itu orang tua-tua dulu. Kalau anak-anak kita nakal, dia buat apa? Alah comel, jangan buat macam tu. Jangan main api, nanti terbakar. Bertuah budak ni, bijak budak ni. Bijak sungguh. Tapi zaman sekarang, bodoh. Apa main api? Bodoh sungguh budak tu. Sebab malaikat 40 malaikat keliling kita duk aminkan. Na'udzubillah. Itu sebabnya keberkatan bermula daripada ibu bapa. Ibu bapa pastikan ampunkan segala dosa anak-anak. Kita pula anak-anak lelaki ni taatlah pada mak ayah. Balik bila semasa dia orang ada. Jangan bila mak ayah tak ada baru kata, Allah sayangnya aku tak ada dah mak ayah sekarang. Jangan. Ya, tuan-tuan sahabat sekalian. Manakala yang terakhir, prihatin terhadap kebajikan isteri dan anak-anak di akhirat, untuk akhirat dan juga dunia. Dunia dan juga akhirat. Prihatin tu maksudnya tuan-tuan sahabat sekalian, yang Nabi sebut dalam satu hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kamu sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang baik dengan keluarga dia. Dia jaga kebajikan, makan, minum, pakai. Jangan pula dia yang handsome, isteri tak pakai elok-elok. Dia tak belikan baju untuk isteri, tak belikan baju untuk anak-anak, tak bagikan pakaian untuk anak-anak, tak bagikan nafkah untuk anak-anak. Maka semua perkara itu akan menyebabkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. So kalau kita nak jadi orang hebat, jadi macam Nabi. Nabi kata apa? Ana khairukum li ahli. Aku yang terbaik untuk isteri-isteriku dan anak-anakku. Nabi balik pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. Nabi lewat balik, tengok Aisyah dah tidur. Nabi ketuk pintu. Ada Nabi pecah pintu. Kita tekan loceng sampai jahanam loceng. Teng tong, teng tong, teng tong. Habis jiran-jiran yang tolong bangun. Nabi tak ada. Nabi akhir ketuk 3 kali. Tang, tang, tang 3 kali. Nabi tidur dekat tempat letak kasut. Lepas tu Aisyah bangun. Cari Nabi tak ada. Buka pintu tengok Nabi dah tidur. Kenapa kamu tak kejut aku ya Rasulullah? Nabi kata, aku tak mau nak kacau kamu. Kamu sedang tidur. Aku yang salah. Balik lambat tengok Nabi. Prihatin pada keluarga. Makan. Nabi jahit sendiri. Nabi kadang-kadang Nabi sedia sendiri. Ambil sendiri apa yang ada. Kita tak. Isteri dah hidang pun kita duk maki hamun kat isteri lagi. Itulah perangai kita, tuan-tuan sahabat sekalian. Tidak baik kepada keluarga, tak prihatin kepada keluarga. Punca kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah murka, keberkatan apa pun tak dapat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan 10 perkara tadi ataupun 10 sifat lelaki yang hebat, dunia mereka hebat, akhirat mereka hebat, maka marilah kita sama-sama jadi, kalau boleh 10 kita jadi, atau sebahagian daripada 10 sifat tersebut, dan berusaha untuk habiskan hayat kita ini nak dapat ke 10 sifat-sifat yang dijanjikan Allah syurga bagi mereka insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini, 10 sifat golongan yang hebat, orang-orang yang hebat, insya-Allah kita dapat keberkatan daripada Allah. Dan malaikat yang banyak pada hari ini, yang ada pada malam ini, yang bersama-sama dengan kita, pasti mendoakan keberkatan untuk kita insya-Allah. Jadi doakanlah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi keberkatan, kebahagiaan kepada kita, murah rezeki kita, anak-anak kita semua jadi hebat-hebat belaka, dan kita juga tergolong daripada orang-orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu pastinya daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu